Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kita sekali lagi dengan semua pelajar-pelajar Yayasan Bank Rakyat yang dikasihi Allah sekalian. Alright, hari ni kita nak cerita tentang apa? Satu topik yang sangat mahal. Cuba tengok sini Lela. Tu dia. Tu dia. Gambar apa ni? Kita cerita tentang hati, betul? Tentang love, tentang apa-apalah yang berkaitan dengan kebahagiaan, cinta dan seumpama dengan, betul? Kadang-kadang bila kita sebut tentang benda ini, kita rasa macam, cinta apa tu? Tak, kita nak cerita tentang love yourself. Kita kena ada rasa sayang dan kasih kepada diri sendiri. Sebab apa? Orang yang cinta dan sayang kepada diri dia, insya-Allah dia berada pada jalan towards tu untuk menjadi orang yang sukses, orang yang berjaya. Kenapa saya sebut benda ni? Sebab sedar tak, orang yang berjaya ni, dia sentiasa appreciate, dia hargai apa yang ada pada diri dia. Contoh, ada orang dia akan komplain, dia kata apa? Kenapa lah Allah jadikan badan aku besar kan? Tengok macam Ustaz kan, badan besar. Dia nak komplain sebab badan dia besar. Iyalah, betul lah, mungkin sebab kita tak jaga makan ke dan sebagainya. Tapi kadang-kadang kita jaga, kita ni jenis cepat naik. Rupanya Allah nak bagi rezeki. Bila badan kita macam ni, kitalah yang dapat tolong mak kita rupanya kan. Mak kita nak angkat barang, mak kita tak sihat, kitalah boleh angkat. Yang kecil-kecil tak termampunya. Maka setiap benda yang Allah Ta'ala bagi itu pasti ada kelebihan padanya. Jadi langkah pertama untuk jadi successful person adalah love yourself. Tapi orang kata payah Ustaz. Yes, betul. Learn to love yourself. Belajarlah untuk menyayangi diri kita sendiri. Sebab apa? Allah Ta'ala sendiri sebut, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamulah sebaik-baik ciptaan, sebaik-baik makhluk yang aku keluarkan di kalangan manusia. Maksudnya Allah dah endorse kita ni sebaik-baik ciptaan, kita ini sebaik-baik makhluk. Maka apa lagi yang kita nak? Dalam setiap kekurangan yang kita ada, kita kena insafi. Kita manusia. Kalaulah kita reti semua benda, kita perfect almost everything, maknanya mungkin kita ni bukan manusia lah kot, kan? Bukan manusia. Hatta orang yang hebat macam mana sekalipun, dia akan ada kekurangan dan kelemahan, kecuali bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. So, langkah pertama untuk jadi orang berjaya, learn to love yourself. Belajar untuk menyayangi diri sendiri. Insya-Allah perjalanan menjadi orang yang berjaya akan dipermudahkan. Jadi hari ni kita nak bincang 4 benda tentang love yourself. Yang pertama, kita buat kat sini hargai apa yang ada. Perasan tak? Ramai kat luar sana, dia silap kat sini je dulu, menyebabkan perjalanan kejayaan yang dah nampak cerah, tiba-tiba malap dan akhirnya gagal. Wal'iyazubillah. Kita minta jauh. Contoh ni, semua yang tengah tengok kan, kita dapat tajaan daripada Yayasan Bank Rakyat. Tiba-tiba kita nak komplain, yayasan bagi banyak ni je, yayasan bagi macam ni je. Jaga. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allah kata atas nikmat yang kamu ada itu, kalau kamu syukur, maka yang ada kekal dan aku tambah. Tapi kalau kamu kufur, awas, yang ada mungkin ditarik dan azab Allah sangatlah pedih. Sebab tu dia bukan soal berapa yayasan bagi. Dan yayasan bagi tu banyak kan? Banyak sebenarnya. Tapi kalau kita tak hargai apa yang ada, kita akan sentiasa mencari kekurangan. Saya nak share satu kisah. Anak-anak Yayasan Bank Rakyat yang dikasihi Allah sekalian, waktu kami belajar dulu, ada seorang sahabat, namanya tak payah sebut lah. Mungkin takut bila tu tengok video ni kan kata cerita pasal dia pula. Tapi cerita ni baik. Beliau dah jadi orang yang berjaya, adik-beradik ni orang yang berjaya. Setiap hari kami dapat saksikan di sekolah, ayah dia ni orang kelainan upaya, kakinya tak ada sebelah. Jadi bawa motor roda 3, tahu roda 3 kan, yang tepi tu ada tempat macam, kalau dulu cerita Power Rangers kan, yang dia bawa geng dekat sebelah kan, macam itulah. Jadi bayangkan, setiap hari, kadang gila-gila lah, kadang abang dia duduk belakang, kadang dia duduk belakang. Tapi akan ada yang duduk kat bahagian roda 3 tepi dan ayah dia bawa motor hantar mereka ke sekolah. Tapi setiap hari hantar, kita dapat melihat kebahagiaan dan kegembiraan yang ada pada keluarga mereka. Bila turun tu nampak bergelak ketawa, bersalam-salaman dengan ayah dia, peluk cium ayah dia, tanpa rasa malu, tanpa rasa tak kena, tanpa rasa kekurangan. Tak ada langsung. Kita nampak kebahagiaan itu terselah. Sebab apa? Mereka hargai apa yang ada. Orang yang berjaya itu sifat dia. Love everything that you have right now. Sayang, cinta, kasih apa sahaja yang Allah bagi, yang kita ada sekarang, hargai. Sebab kena ingat,
Ayah kita mungkin yang kudung itulah yang diimpikan oleh anak-anak yatim yang telah tiada ayah. Rumah kita yang runtuh dan rosak itulah yang diimpikan oleh orang yang terpaksa berteduh di bawah jambatan tanpa rumah. Duit kita yang sedikit itulah yang didambakan oleh orang-orang yang kehilangan pekerjaan dan kehilangan pendapatan. Jadi walaupun benda itu sedikit, tapi hargailah dengan sepenuh jiwa dan kasih sayang. Apa yang kita ada hari ini, nikmat bernafas, bercakap, main, semua itu kena kita hargai itu. Sebab apa? Orang yang hargai, dia akan dapat rasa kenikmatan. Dan insya-Allah bila dihargai, nikmat dia dapat dan dia boleh berjaya dalam hidup dia. Contoh, dalam bab keluarga tadi, apa ultimate goals dalam keluarga, kan? Impian paling tinggi dalam keluarga, bahagia, tu kan? Bahagia. Kita nak mak ayah kita baik dengan kita juga sangat baik dengan mereka. So, perlukah mereka tadi tu menjadi orang kaya untuk bahagia? Tak perlu pun. Kita bukan kata orang kaya salah. Ramai orang kaya sangat bermanfaat, masya-Allah. Tapi kena ingat, walaupun mereka susah, rupanya itulah ruang Allah nak latih mereka bahagia. Rumah yang sempit itu menyebabkan mereka sentiasa duduk dekat dan bersama. Akhirnya banyak perbualan, perbincangan dan terwujudnya kasih sayang. Jadi bila mereka hargai kejayaan yang mereka nak dalam hidup, iaitu bahagia, mereka dapat. Walaupun rumahnya kecil, walaupun ayahnya tak berapa sihat, kakinya tak ada, walaupun susah, tapi ultimate goals iaitu bahagia mereka dapat. Sebab apa? Sebab cinta. Kan dia siap boleh main pick up line lagi dengan bapak dia. Ayah, apa beza ayah dengan laut? Ayah dia apa benda? Kalau laut ada penghujung dia, iaitu tepian pantai, tapi ayah cinta yang tidak bertepi. Ayah dia dengar masya Allah. Sebab apa? Yelah, rumah kecil duduk kat situ, ngadap muka tu je. Sesekali layan lah juga, betul? Dia dapat yang namanya bahagia. Dengan syarat ni, atas kali ni kita line sikit. Hargai. Mesti hargai. Kalau kita hargai, insya-Allah kita akan dapat kenikmatan tersebut dan kejayaan dalam memburu keluarga bahagia ni. Baik, yang kedua. Kita dah cerita yang pertama tentang hargai. Yang kedua ini paling penting. Syukur pada yang Maha memberi. Ini kita kadang-kadang Allah nak jadi orang yang berjaya, dia kena belajar cintai diri dia. Maka bila nak cintai diri, langkah pertama adalah syukur dulu dengan apa yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Contoh kita rasa, alah Ustaz, saya nak belajar ni, kalau boleh nak semua ditanggung, kan? Tiba-tiba Allah rezekikan betul dapat tanggung. Yang sambil rakyat taja kita belajar. Waktu itu kita kena ucapkan terima kasih kepada yang menaja. Kalau dalam kes kita, yang sambil rakyat lah. Tapi jangan lupa juga ucap syukur pada Allah. Dan ucap syukur pada Allah ni simple je. Macam mana? Ucapkan Alhamdulillah. Lafaz hamdalah tu kena selalu kat mulut. Sambil jalankan Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Sebab apa? Syukur ya Allah atas nikmat yang kau berikan pada aku. Orang macam ni dia akan hargai semua benda, dia akan sayang semua benda. Sebab apa? Dia tahu waktu proses dia nak berjaya ini, dia perlukan bantuan, dia perlukan dana, dia perlukan duit, dia perlukan perhatian, dan Allah anugerahkan benda itu. Jadi perjalanan itu makin mudah. Maka hargai dah, betul, tapi jangan lupa juga ucapkan syukur pada yang Maha memberi. Tapi janganlah lupa pula terima kasih kepada yang menaja kita, yang menjadi asbab perjalanan kejayaan ni. Antaranya Yayasan Biar Rakyat lah. Jadi jangan lupa benda tu. Dan orang yang memang sayang dan kasih pada diri dia, dua sikap pertama ni confirm akan nampak pada kehidupan dia. Dia sentiasa appreciate orang, dia sentiasa bersyukur walaupun sedikit. Sebab tu Islam ajar apa? Al-qana'at bil qalil, bersyukur, berpada, berpuas hati walaupun sedikit. Insya-Allah nikmat itu akan bertambah. Boleh kita? Itu yang kedua. Yang ketiga, laju sikit masa kita bukan panjang sangat ni. Okey, kita tukar warna pula, biru. Yang ketiga, orang yang betul mencintai diri dia, dia boleh jadi orang yang berjaya selain daripada menghargai apa yang ada, syukur dengan nikmat yang Maha memberi. Yang ketiga, mesti ada usaha untuk baiki diri sendiri. Tak muat whiteboard nak tulis kan? Kita tak boleh kata aku nak jadi orang yang berjaya, maka aku tunggu kejayaan tu datang. Ingat, yang bulat tidak akan datang bergolek, yang pipih tidak akan datang melayang. Kita tak akan dapat semudah itu. Jadi mesti ada effort. Ni kat atas ni kita dah tulis dah, effort, usaha. Mesti ada usaha. Kan, contoh adik-adik nak dapatkan taja Yayasan Biar Rakyat, betul kita nak, tapi kena usaha, isilah borang, buatlah permohonan, kan. Kemudian bila dah dapat tu, belajarlah sungguh-sungguh. Semua tu cerita tentang effort. Bila orang yang bagi effort, insya-Allah dia berjaya. Contoh adik-adik,
Contoh saya nak bawa satu kisah yang selalu saya cerita dalam kuliah-kuliah kat luar sana, iaitu tentang kisah Sayyidatina Khadijatul Kubra, isteri Nabi SAW. Sayyidatina Khadijah ni orang yang sangat kaya, sangat kaya. Dia memang sayang kepada diri dia, dan dia sayang kepada semua yang ada di sekelilingnya, baik suami dia, baik anak-anak dia, baik orang Islam, semua. Sayangnya sampai tahap apa? Semua harta yang dia ada yang tersangat kaya itu diinfakkan segalanya untuk Islam. Usaha. Soalannya, Sayyidatina Khadijah sempat ke tengok Nabi hijrah ke Madinah? Sempat tak? Tak kan? Sempat. Wafat sebelum peristiwa hijrah. Tapi usaha itu ada nilai di sisi Allah. Usaha itu ada ganjaran di sisi Allah. Allah bukan nak tengok hasil semata-mata, tapi kejayaan itu adalah bermula apabila kamu berusaha untuk berjaya. Bukan ujung natijah je, tapi perjalanan itu sendiri dah membuktikan kamu orang berjaya. Sayyidatina Khadijah berkat sumbangannya kepada agama, tenaga, masa, harta, semua disumbangkan. Akhirnya ia menjadi jalan kepada kejayaan Islam. Salah satunya, maka Allah kurniakan kepadanya tempat tinggal yang luar biasa. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Dalam syurga tu Allah bina mahliga yang sangat besar, yang sangat indah, daripada emas dan perak untuk Sayyidatina Khadijah bintu Khuwailid Al-Kubra. Sebab apa? Berkat kesungguhan komitmen dia menjaga Nabi dan menjaga agama. Orang yang berusaha sebenarnya orang yang sayang pada diri. Dia hargai apa yang ada, dia syukur dengan nikmat ini, maka dia usaha untuk manfaatkan sebaik mungkin. Dialah orang yang berjaya. Dan saya sangat yakin anak-anak Yayasan Biar Rakyat kita juga ada value yang sama. Nak jadi orang yang berjaya, maka kita all out tanpa putus asa. Macam mana korang main game, kalau kalah korang repeat, macam tu juga kena buat dalam hidup. Kalau gagal, cuba lagi. Ia bukan gagal, ia adalah pelaburan untuk kejayaan. Boleh kita? Dan yang keempat dan yang terakhir, sebelum kita melabuhkan tirai kita dalam topik love yourself to be successful, yang keempat, ini yang kita kira konklusi lah. Orang yang betul sayang diri dia dan nak jadi orang yang berjaya, dia mesti ada disiplin. Bahasa Arab sebut nizam. Disiplin ni kat mana? Dalam semua perkara. Ni, atas ni paling penting. Disiplin. Orang yang disiplin dalam semua perkara, dia mampu menjadi orang yang sangat berjaya. Saya nak bawa satu contoh. Seorang pemain bola sepak sekarang yang sangat terkenal. Siapa dia? Cristiano Ronaldo. Atau popular dengan nama singkat dia tu, nama pendek dia CR7. Kita tahu dia ke mana pun dia pergi, he can be the best pada masa tu. He can be the best dalam kumpulan tu. He can be the best kat mana-mana pun. Contoh, waktu dia main kat MU, dia menang hampir semua piala. Dia pergi ke Real Madrid, dia menang hampir semua piala. Dia pergi ke Juventus, pun macam tu berlaku. Rupanya bila kita tengok cara hidup dia, Masya Allah, kan, yelah satu part dia bukan orang Islam lah, tapi kita nak belajar daripada dia tentang bagaimana dia punya disiplin. Teammate dia sebut apa? Kalau pergi rumah dia, jangan pergilah untuk makan. Sebab dia hanya makan ulam-ulaman, sayur-sayuran yang bagi kekuatan pada tubuh. Dia tak makan layam macam kita ni, roti john, cheese leleh, tak ada. Kan, dia memang jaga semua kesihatan dia. Sebab apa? Dia nak disiplin supaya fitness dia jadi fit. Memang fit yang amat-amat. Bayangkan, peratusan lemak dalam badan dia 7%. Kita ni mungkin 40%, 60%. Sila-sila ada yang 99%. Ya Allah, hidup dia penuh dengan kelemakan. Kan? Punya dahsyatnya. Tapi Syiah ni 7% only in his body adalah lemak, fat. Maknanya fit betul lah dia ni. Sebab apa? Dia orang yang sangat disiplin. Training waktu PKP, tak boleh training kat pusat latihan. Dia training kat rumah. Sampai sanggup pergi cari rumah lain, sewa rumah lain kawasan berbukit untuk training. Nak make sure fitness dia maintain. Nak ceritanya apa? Orang yang sangat disiplin dalam hidup dia, insya-Allah dia menunjukkan bukti bahawa dia sayang pada diri, dan ditunjuk bukti bahawa dia boleh dan mampu untuk jadi orang yang berjaya. Jadi tanya pada diri kita, kita disiplin tak? Kita hargai tak? Kita syukur tak? Kita jaga tak benda yang paling utama, iaitu effort ni? Buat tak? Kalau kita ada benda ni, insya-Allah itu bukti we love ourselves. Insya-Allah we can be a successful person in our life biiznillah. Jadi jom usaha benda ni all out betul-betul. Jadikan kita orang yang luar biasa hebat. Insya-Allah barulah ibu ayah kita bangga, guru-guru kita bangga, dan penaja kita pun Yayasan Biar Rakyat rasa bangga. Sebab apa? Kita anak murid yang cemerlang, pelajar-pelajar kerajaan yang sungguh-sungguh memberikan komitmen. InsyaAllah, please love yourself, and then success will come next, insyaAllah. Sehingga berjumpa lagi, jom jadi orang berjaya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.